dan pakar menilai. Saya percaya mereka akan membuat pilihan yang terbaik. Anak-anak muda, belia-belia, kamu adalah cermin dan pelapis masa depan negara ini bagi meneruskan perjuangan, untuk meneruskan agenda perjuangan. Gunakan pilihan yang akan datang. Siapa nanti nih? Sebelum saya akhiri, saya dengan sukacita memaklumkan kepada yang berhormat, Dun Lim Hau telah menubuhkan seramai 32 PDM, dan ahli yang kami jumlah pada cawangan ini daripada 32 cawangan ini adalah mendekati jumlah 2.000. To be precise, 1.750 orang. Sabas kepada JK semua, karena kamulah yang bekerja semua. Sekali lagi, cabutan bertua, saya ingin sebutkan di sini saudara dan saudara saya Nilus sekali itu, dan saudara saya Gary Macklin. Tidak dilupakan juga pengiring pancuan 4x4 yang telah mengiringi KDM dalam kerajaan nanti. Pati KDM, terima kasih. Bagi sejawat terima kasih kepada Berusaha Tuan Julian atas ucapan beliau sebentar tadi. Baik, insyaallah Tuan Julian, masyarakat Limbahau cuma perlu membantu kita untuk memastikan bahwa kita merupakan sebahagian daripada kerajaan pada pilihan raya yang akan datang nanti, dan akan ditunaikan permintaan Anda untuk rumah budaya, satu benda yang rasanya kecil sekiranya kita berada di kerajaan nanti. Tapi pastikan bersama dengan kami dulu, kita berjuang bersama untuk mendapat bersama. Beliau berada di Kuala Lumpur untuk tugasan yang penting. Beliau tidak dapat bersama kita pada hari ini, dan kita terus saja kepada ucapan yang berhormat. Terima kasih kepada saudara pengurusi Majelis Kesenangan Kepiposian Kuma Diosungawi Tuinsanan. Kepada semua naib presiden yang hadir pada hari ini, saudara Henry, saudara Jumardi, Dr. Gain, saudara David, itu juga dengan Setiausaha Agung kita, pemuda, dan semua pimpinan-pimpinan daripada bahagian yang hadir di dalam majelis kita pada hari ini. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran kepada semua sahabat-sahabat mungkin yang datang pada hari ini untuk mendengar pada petang ini. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, keadaan yang begitu redup, renyai-renyai, sejuk, berarti dia suatu yang baik, permulaan parti kita di kawasan Limbahau, Papua ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada jawatan kuasa pengurusi penganjur, saudara Julian, dan semua pimpinan tertinggi, ada jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus. Dan saya amat terharu pada hari ini, disebabkan majelis kita pada hari ini adalah usaha yang dilakukan sendiri, sukarela, oleh warga Limbahau di semua PDM yang melibatkan kawasan Limbahau ini. Seperti
seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Julian, ada yang datang membawa beras yang merupakan sinonim dengan adat kita, ada yang membawa sayur, macam-macam pada majelis kita pada hari ini. Dan ini mereka lakukan secara percuma ataupun secara sukarela dengan kapasiti belanja yang ditanggung sendiri oleh mereka. Inilah budaya kita sebenarnya di Sabah ini. Ya, kadang-kadang mereka menyatakan kita di Sabah agak unik, tetapi itu adalah budaya yang harus kita pelihara dan akan kita turunkan kepada generasi kita, turun-temurun di negeri Sabah. Baru-baru ini saya mengumumkan di peringkat pimpinan tertinggi parti, kita menyatakan bahwa KDM ini akan bergerak solo, berarti akan bertanding solo di semua bahagian, terutama kawasan-kawasan KDM. Ini bukanlah sebenarnya keputusan mutlak daripada parti, tetapi desakan permintaan daripada akar umbi. Di dalam jelajah di semua yang saya lalui, kita datang di Kundasang, di kawasan lain seperti Bingkur dan tempat-tempat yang lain yang akan saya jumpa. Selepas Limbahau ini kita akan dijemput untuk pelancaran bahagian kedamaian. Dan di kawasan kedamaian juga kita juga telah dimaklumkan bahwa pimpinan tertinggi cuma perlu datang. Seperti mana program yang kita adakan pada hari ini, dan mereka akan tanggung sepenuhnya perbelanjaan untuk KDM. Ini menandakan mereka ataupun saudara-saudara kita di kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan KDM terutamanya, ingin membuat perubahan selepas pilihan raya ke-17 nanti ini. Di dalam media sosial, bila saja saya mengumumkan bahwa KDM ini akan bergerak solo, maka lawan kita, JRS, Gagasan, Pati-Pati PAS, Pati-Pati USNO, PN, dan lain-lain di dalam parti JRS, mengaitkan kita bahwa kononnya kita merupakan sekutu kepada parti lain seperti Parti Warisan. Suka saya nyatakan di sini, hasrat kami untuk bertanding ataupun hasrat KDM untuk bertanding solo pada pilihan raya negeri ke-17 ini disebabkan kami maklum di pimpinan tertinggi KDM, parti KDM merupakan sebuah parti kerdil. Maka tidak akan ada orang mau bekerjasama dengan parti kerdil ini. Parti setahun jagung, parti yang pernah menumbangkan Presiden PBS di Kota Marudu. Maka kita nyatakan sudah sampainya masanya kita untuk kawasan-kawasan KDM ke semua keseluruhan, lebih 35 kawasan yang akan kita tandingi pada pilihan raya 17 ini, disebabkan kita merasakan bahwa daripada mengharapkan lamaran daripada mereka, adalah lebih baik kita susun kedudukan kita, kita atur perjuangan kita, kita bina kedudukan hidup baru untuk masyarakat kita di negeri Sabah. Tidak ada kena mengana dengan saya dengan Warisan. Kita menghormati Warisan selaku mantan ketua menteri, mantan presiden parti. Beliau sibuk dengan mereka punya kampanye dan sebagainya di kawasan Pantai Timur. Dan kita juga sibuk di kawasan-kawasan kita untuk mempersiapkan diri kita di kawasan-kawasan utara dan juga pedalaman.
Kadang-kadang ini berlaku disebabkan bila saja program ataupun majelis KDM ini diadakan, ramai yang datang, ramai yang ingin melihat apakah sebenarnya perjuangan kita di dalam KDM. Maka apabila mereka melihat kehadiran yang begitu ramai di semua bahagian, mereka coba membuat propaganda, terutama parti-parti lawan kita seperti parti PBS, parti STA, APKO, dan parti-parti komponen PAS yang ada di dalam gabungan mereka ini. Mereka telah diberi mandat untuk memerintah kerajaan negeri hampir 4 tahun. Apa yang telah dibuat oleh Jiji? Apa yang telah dibuat oleh JRS? JRS tidak pernah bertanding di dalam pilihan raya, tetapi menjadi kerajaan negeri sehingga kini. Masalah air, masalah jalan, masalah keseluruhan yang baru-baru dikaitkan kepada kepimpinan kerajaan yang lama adalah sesuatu yang tidak masuk akal langsung. Manakah mungkin saya menjadi menteri pada 2018 tidak ada masalah air? Semenjak 2018 hingga 2020 tidak ada masalah air. Hajiji mengambil alih tampuk pemerintahan 4 tahun. Selepas 2024 baru mereka menyatakan masalah ini adalah legasi daripada pimpinan kerajaan lama. Mana logiknya? Kalau semasa saya menjadi menteri tidak ada masalah. Disebabkan itulah mereka mengantar juru cakap mereka untuk memburuk-burukkan kedudukan KDM dan juga reputasi saya semasa saya mentadbir di dalam kementerian. Dan saya ingat tuan-tuan maklum bahwa saya telah mengambil tindakan terhadap individu tersebut dengan menyaman individu tersebut sebanyak 100 juta. Tidak pernah kita melantik kontraktor baru selepas kita tamatkan konsesi air pada 2019. Keputusan ini adalah keputusan daripada kementerian. Oleh karena bila saya menjawab di dalam kementerian, kita maklum duit yang ditemui di dalam pejabat, di laci pejabat, di jabatan air, di rumah, ratusan juta duit yang didapati. Tidak teruk daripada itu, bila saya masuk di dalam kementerian, saya nampak kelemahan di peringkat pentadbiran. Konsesi yang dilantik, saya ingat tuan-tuan tahu siapa punya ini konsesi. Siapa punya itu? Ada yang tahu tuh siapa punya? Tiap-tiap bulan kita kena membayar mereka ini berapa? Lebih 20 juta. Sedangkan mereka ini cuma datang hidup mati, pukul 5, pukul 8, pukul 5. Dan loji-loji tersebut ini bukanlah dibina oleh konsesi-konsesi ataupun syarikat-syarikat ini. Loji tersebut adalah dibina oleh kerajaan dan mereka diberi tauliah. Bila saya lihat banyak masalah selepas saya menjelajah di semua bahagian loji tersebut, kita putuskan di peringkat kementerian untuk menamatkan semua konsesi tersebut oleh karena konsesi tersebut bermasalah besar. Dan kita di kementerian tidak pernah melantik kontraktor baru, melainkan mengambil alih keseluruhan loji tersebut, melantik lebih 3.500 pekerja di Sabah. Di seluruh Sabah saya bagi peluang. Anak-anak kita yang tiada kerja, yang mempunyai kemahiran, kita bawa ke loji-loji di kawasan-kawasan semua loji tersebut. Tidak ada masalah. Selama 2019 sehingga habis saya menjadi menteri, tidak ada masalah air. Tapi kerajaan pimpinan sekarang ini bila mereka tahu
mereka gagal, tidak pandai mengurus kerajaan negeri, maka mereka menuduh yang bukan-bukan untuk meminta simpati dan undi daripada semua saudara-saudara kita di Sabah pada menjelang pilihan raya nanti. Ini adalah teknik mereka. Mereka menghantar seorang, memburuk-burukkan kedudukan saya. Kononnya saya sekarang berada di dalam kedudukan yang mempunyai kes mahkamah. Presiden KDM tidak pernah curi duit. Tengok apa pertuduhan Presiden KDM. Konspirasi yang dibuat oleh seorang yang berpengaruh di negeri Sabah. Tidak apa. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha berkuasa. Mereka mempunyai kuasa sekarang. Mereka ini kaya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu lagi berkuasa daripada orang-orang yang kaya. Mereka ini tidak mau menyerahkan kedudukan kuasa yang ada di Sabah. Sebabkan apa? Sebabkan kedudukan ramai di antara kita yang tidak tahu bahwa Sabah, wilayah Sabah ini adalah wilayah di antara yang paling kaya di Malaysia sehingga kini. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan berapa jumlah emas yang ada di negeri kita? Tahukah tuan-tuan dan puan-puan berapa jumlah bilion hasil minyak kita? Berapa bilion hasil kayu balak kita? Berapa bilion hasil arang batu kita? Berapa bilion hasil silika kita? Terlalu kaya, bilion, kita pun tidak tahu berapa bilion. Tetapi saya tahu, oleh karena saya menjadi menteri suatu ketika dahulu. Disebabkan itulah pemimpin-pemimpin yang lapuk ini tidak mau meninggalkan, tidak mau melepaskan kedudukan ini. Disebabkan mereka mau masih memegang kedudukan. Ada di antara mereka ini masih mempunyai kepentingan di dalam syarikat-syarikat seperti pengurusan-pengurusan hasil galian kita. Inilah yang harus kita ubah. Saya pernah dipanggil untuk berunding, untuk tidak menyuarakan kedudukan ini. Termasuk baru-baru ini saya telah dipanggil oleh pihak-pihak yang saya tidak mau nyatakan. Untuk saya bertolak ansur, kalau tidak saya akan ditangkap. Keputusan kononnya pada 27 hari bulan November, kononnya mereka sudah mengatur untuk menganakan saya, tindakan saya, konon mereka sudah menang. Sekiranya saya meneruskan agenda pembaharuan negeri Sabah. Saya tidak curi duit. Bagaimana pula saya memasukkan dokumen tersebut, sedangkan dokumen tersebut disign sendiri oleh saksi-saksi utama itu. Dan dokumen tersebut tidak pernah dihantar untuk forensik. Maka tuan-tuan dan puan-puan tahu, pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia, bayangkan, saya tidak mau nyatakan siapa, berapa duit yang dicuri, apa tindakan yang terhadap mereka yang dikenakan. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan tahu, kelantangan kita ini, perubahan kita. Di Kuala Lumpur kita tidak ada masalah. Saya nyatakan kepada Yang Maha Hormat Perdana Menteri, kedudukan beliau selaku Perdana Menteri di dalam Kerajaan Perpaduan kekal. Kita menyatakan sokongan kepada beliau. Tetapi saya juga menyatakan di peringkat negeri Sabah bahwa kita perlu membawa perubahan. Orang Sabah kasihan. Maka sudah sampai masanya satu anjakan, satu perubahan harus kita buat untuk orang-orang Sabah. Tidak kira dia Kadazan, Murut, Dusun, Cina, Bajau, apa saja orang Sabah. Dia adalah orang Sabah yang perlu memberi sokongan kepada kita. Sama-sama kita angkat perjuangan ini. Apapun terjadi pada keputusan saya pada 27 hari bulan November, kita mempunyai pimpinan-pimpinan seperti Timbalan Datuk Wetrum Bahanda. Kita mempunyai naib-naib presiden yang lain. Kita mempunyai pimpinan tertinggi yang lain. Kita tidak akan tunduk
kepada desakan mereka ini. Tidak sekali-sekali untuk saya tunduk, mati pun saya sanggup daripada tunduk kepada tekanan mereka. Mudah-mudahan Tuhan memberkati perjuangan murni kita ini. Saya juga ditawarkan dengan habuan yang begitu tinggi. Tapi dalam perjuangan ini habuan itu bukanlah pengukur, oleh karena suatu ketika nanti kita akan pergi juga dan duit itu kita tidak akan bawa. Kebiasaan kita di dalam KDN, garam, nasi putih itu adalah adat resam kita. Saya maklumkan juga kepada yang membawa Perdana Menteri bahwa saya tidak mau pergi ambil kau di airport sudah. Sebelum ini kita menandakan penghormatan kita di atas titah yang di-Pertuan Agung. Tetapi apabila kita dihalau di lapangan terbang baru-baru ini, kebanyakan saudara-saudara kita yang ingin bersalaman dengan Perdana Menteri tidak dapat bersama-sama. Dan saya maklumkan kepada Perdana Menteri, saya tidak mau ambil atau jemput kau di airport sudah disebabkan kami dihalau dan tidak dialu-alukan untuk menjemput. Tidak apalah, kalau ada masalah dipanggil di Kuala Lumpur. Hari ini timbalan kita Datuk Wetrum telah dijemput ke Putrajaya untuk bersama-sama dengan beliau untuk penerangan melibatkan bajet. Jadi beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita. Beliau kirim salam tadi, ada menghubungi saya dan kirim salam kepada saudara-saudara kita di Limbahau dan teruskan perjuangan. JRS tidak akan memerintah, JRS akan gagal, JRS akan kalah selepas pilihan raya 17. Percayalah. Kita parti kecil, tapi dengan sokongan saudara-saudara yang ada di semua bahagian. Walaupun JRS ini ada PAS, saya tidak tahu pula Juil ini suka PAS pula ini kan. Suka dia sama JRS, pasal ada PAS di dalam, ada ini USNO, ada ini apa SCPP, ada LDP, ada di orang ini. Walaupun tidak YB, menteri semua punya taraf. Tidak apalah, sementara saja. Taulah kita punya pengundi-pengundi nanti mau atur di orang. Hari ini saya datang untuk memaklumkan kepada semua saudara-saudara kita, terutama di kawasan Limbahau dan ada live daripada FB, bahwa kepimpinan kita di peringkat KDM yang telah kita susun atur, walaupun hari ini saya tidak akan nyatakan keseluruhan, saya akan nyatakan sedikit sebanyak melibatkan hala 7 manifesto KDM, oleh karena pilihan raya ini diambang pengumuman pada bila-bila masa. Kita tahu baru-baru ini Tua Menteri kita mengumumkan untuk pembinaan rumah-rumah. Ada di antara bahagian asal ada kaitan dengan kawasan dapat rumah. Ada yang tiadalah macam YB saya dengan Datuk Wetrum memang tiadalah. Tapi JRS harus ingat siapa punya duit yang dibelanjakan itu. Hari-hari mereka mengumumkan kedudukan bahwa mereka akan membina rumah 10. Dan kita nampak semalam umum lagi mau bina 20 rumah untuk bahagian-bahagian ataupun kawasan dun. Bagi KDM di dalam kerajaan, kita akan bina rumah keseluruhan, rumah-rumah yang bina rumah diserahkan kepada orang Sabah. Kita bukan tidak mampu, pilihan duit kita.
Untuk emas saja kita mempunyai bilion. Jangan kita bagi yang tiada rumah sekarang ini, bagi 5. Yang tiada rumah macam mana? Contohnya di kawasan Limbahau, kita bagi 10 atau 5. Macam mana saudara-saudara kita yang lain nampak? Bagus, jangan bagi. Betul gak? Lagipun bukan kita tidak mampu bagi rumah tersebut, kita mampu bagi rumah percuma kepada orang-orang Sabah. Kita ambil balik kedudukan kerajaan ini nanti. Kita mampu. Kedudukan orang-orang tua kita. Ada di antara orang-orang tua kita mau pergi review, tidak ada duit. Saya ingat di Limbahau ini ramai Solin pun ramai yang antar yang pergi review secara percuma daripada kebajikan Limbahau. Pasal itu kita cadangkan untuk 60 tahun ke atas kita ambil balik, kita menjadi sebahagian kerajaan atau kita menjadi kerajaan selepas pilihan raya nanti ini. Kita akan bagi 500 ringgit untuk semua warga 60 ke atas setiap bulan. Begitu juga dengan kedudukan pendidikan. Daripada duit kita dicuri pergi Hong Kong, dicuri pergi Singapura, dicuri pergi Switzerland, masih ada duit kita di Switzerland. Tidak sempat kita ambil dulu. Lagi baik kita gunakan duit-duit ini untuk bagi beasiswa kepada anak-anak kita untuk secara percuma. Tidak kira apa sekalipun keturunan dia, Cina pun kita bagi oleh karena di kawasan saya. Tenam saudara Cina kita pun saya bagi beasiswa secara percuma. Yang penting mereka ini orang kita, orang Sabah. Mereka saudara kita daripada Tionghoa telah berada di Sabah ini semenjak 18 century lagi. Mereka adalah orang-orang keluarga kita yang begitu akrab. Dan saya tahu ada di antara mereka ini juga susah. Ada pati-pati daripada luar yang cuma datang 5 tahun satu kali. Lapas pilihan raya pulang. Yang susah-susah semua ini adalah kita di pimpinan-pimpinan bahagia. Jadi saya menjemput kepada saudara-saudara kita, all my beloved Chinese, come support us, vote for us for the better. Sabar. Sudah sampai masanya kita untuk bersama-sama di dalam perjuangan ini. Di Pantai Timur saya ingat tidak ada masalah untuk kita mendapat sekurang-kurangnya 7 kursi yang disumbangkan daripada saudara-saudara kita. Kota Merudu, Tandik, Bandau, Matunggung, kawasan-kawasan lain, Kundasang dan kawasan-kawasan KDM yang lain sudah bersedia untuk membentuk kerajaan demi untuk perubahan kerajaan yang baru, saksama yang kita akan bentuk selepas ini. Jiaris tidak ada perancangan, yang ada mereka ini bergaduh untuk memilih berapa kursi, sedangkan kita di peringkat KDM kita tetapkan kursi kita akan tanding 35. Kalau boleh kita tandingkan 40 kita akan pergi. Kalau 50 kita akan pergi kalau ada permintaan. Saya juga telah ditemui oleh saudara-saudara daripada Tionghoa yang melibatkan kawasan Likas, kawasan-kawasan Cina, Nanam dan sebagainya. Mereka juga menyuarakan kesediaan mereka untuk bersama-sama dengan kita. Seperti mana kewujudan semangat pada 1985 di mana PBS diberi mandat untuk merubah kedudukan negeri pada KTU.
Tapi malangnya kedudukan PBS cumalah satu parti yang kelangsungan untuk kepentingan pribadi pemimpin-pemimpin yang ada. Oleh karena sudah tidak relevan. Timbalan telah mengalahkan Presiden PBS, oleh karena tidak ada hala tuju. Saya telah mengalahkan Timbalan Presiden PBS di Malalap. Dan saya yakin kita akan menawan kawasan Presiden PBS di Kundasan selepas pilihan raya ke-17. Saya perlukan sokongan daripada semua saudara-saudara. Bangun kita untuk demi Sabah. Kuala Lumpur sudah maju dengan begitu pesat. Sudah sampai masanya kita menoktakan kedudukan kita, memajukan kedudukan kita demi untuk anak bangsa cucu kita. Saya tidak akan berada lama di dalam arena politik, mungkin 1 term, 2 term, dan kita akan serahkan kepimpinan ini. Kita gila pemimpin-pemimpin yang baru yang boleh membawa perubahan untuk negeri kita. Jadi saya amat berharap hari ini titik nokta yang saya lihat, kedudukan ataupun kehadiran yang begitu ramai daripada saudara-saudara kita. Walaupun pada hari ini hari Minggu, hari sembahyang, tetapi kelihatan ramai yang datang ini menunjukkan sokongan kita. Cuma saya berharap di pimpinan bahagian, tua bahagian dan pimpinan yang lain teruskan usaha ini. Oleh karena usaha ini bukanlah untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan KDM, tetapi ini adalah kepentingan generasi anak-anak bangsa kita suatu masa nanti. Manifesto yang lain akan saya umum dalam jelajah pada 27, sebelum kita akan buat pelancaran pada awal Desember keseluruhan. Tetapi keseluruhan melibatkan ini telah kita noktakan cadangan-cadangan yang ingin kita berikan kepada saudara-saudara di Sabah. Ini bukanlah satu manifesto angan-angan, tetapi daripada penelitian, daripada pengalaman saya selaku menteri, saya yakin, saya amat yakin bahwa kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya 17 nanti adalah kerajaan yang mempunyai wawasan perubahan kepada orang-orang kita. Bagaimana kita menoktakan kemiskinan, sedangkan masih ramai saudara-saudara kita yang tidak mempunyai rumah. Ada di antara saudara-saudara kita yang tinggal dalam satu rumah 4 keluarga. Bukan di sini saja, di kawasan saya pun begini. Tapi apa boleh buat? Apakah daya saya? Sudahlah di kawasan saya peruntukan pun tiada. Jangankan pula proyek. Tapi itu tidak melemahkan perjuangan ini. Mereka masih boleh meluluskan proyek kemungkinan 2-3 bulan. Pilihan raya mungkin bulan 3, bulan 4, bulan 6. Kita tunggu, kita lawan, kita tumpangkan ini JRC. Ada juga yang menyatakan, dia bilang KDM ini tidak ada duit. Tidak apa? Saya pernah bertanding di Malalap, tidak ada duit. Dan saya telah dijumpai oleh orang-orang kampung, saya nyatakan terus terang, saya tidak ada duit. Tidak apalah anak, kami akan tolong, kami akan kasih manang kau. Dengan berkat Tuhan 2018 betul-betul saya menang walaupun saya tidak ada duit. Jadi itulah antara pengukur di antara kita. Yang penting usaha kita. Tapi hari ini daripada kalibat-kalibat, daripada kerjasama, sumbangan daripada semua bahagian akan menjadi tolak, titik tolak kepada bahagian-bahagian untuk mencari penyelesaian, menyusun strategi di semua bahagian. Dan suka saya nyatakan di sini, sehingga kini kita sudah melepasi
angka 10 untuk kursi yang kita yakin. Kita yakin, saya yakin, sehingga kini kita telah melepasi angka 10 di keseluruhan bahagian. Tapi kita masih ada masa. Biar JRS, biar Ketua Menteri kasih kita masa. Simpanlah, tambahlah 6 bulan ataupun berapa bulan suka hati dialah. Yang penting bila saja dia dibubarkan, kita buang ini gabungan yang tidak mesra kepada rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat selepas ini ada lagi susunan acara yang telah diatur. Tapi suka saya menyatakan di sini sekali lagi untuk mengucapkan tahniah kepada pimpinan di kawasan Limbahau. Mudah-mudahan selepas ini kita akan berdepan dengan pilihan raya nanti. Jangan takut. Yang penting kita berusaha dengan gigih. Permintaan daripada saudara Julian yang maukan satu pusat kebudayaan. Sebenarnya ini pernah saya suarakan dahulu, pusat kebudayaan. Disebabkan KDC ini sudah tidak sempit untuk kita membuat satu program. Jadi saya ingat sudah sampai masanya kawasan Limbahau ini kita akan bikin, kita akan bina selepas kita ambil alih kerajaan ini, kita akan bangunkan satu pusat kebudayaan untuk KDN di kawasan ini. Kenapa saya yakin di hadapan saudara-saudara? Oleh karena semasa saya datang ke Papar hari itu, cuma berapa orang saya ingat Julian tahu. Tapi hari ini dengan kehadiran yang begitu ramai ini, saya yakin Juil merupakan saudara kita yang telah menyertai parti gabungan PAS. Tidak apalah, mungkin beliau suka gabungan PAS ini, suka gabungan USNO ini, tidak apalah. Tidak perlu kita marah-marah dengan beliau, ini adalah kesukaan beliau. Yang penting di peringkat kita tahu hala tuju kita. Manalah ini PAS tahu kita punya hala tuju. Bambangan mungkin saya pun tidak tahu, dia tahu gak itu Bambangan? Tuhau pun ini PAS tidak tahu. Dia lagi mau datang sini, saya pun hairan. Tapi apapun itu keputusan dia lah. Ya. Tadi pun saya ingat ada sabotaj daripada bahagian Limbahau yang disusun oleh pihak-pihak lah untuk menggagalkan majelis ini. Tapi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua. Jadi akhir sekali saya dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa meresmikan pelancaran jentera pilihan raya Limbahau dengan resminya. Kita doakan agar kursi Limbahau akan menjadi milik KDN selepas pilihan raya 17 nanti. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita yang datang dan balik dengan selamat. Amin. Terima kasih banyak. Mohon kepada yang bawa untuk terus berada di atas bagi upacara peresmian gimmick Majelis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri ke-17. Itu Majelis Pelancaran saudara Julian dan juga naik ahli majelis terpilih KDN di atas bagi bersama-sama menyaksikan upacara pelancaran ini. Besar.
Disempurna. Baik Marlis, seterusnya mohon kepada Yang Muhammad Agung terus berada di pentas bagi menyempurnakan upacara penyerahan watika perlantikan kepada jawatan kuasa Pati KDM bahagian Papan. Baiklah, kita akan mulakan penyerahan